pergi kepada soalan nombor 2 yang berhormat Puan Hajjah Khairiah binti Muhammad. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Tua, ingin saya membuat sedikit mukadimah bahawa tiap-tiap makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ada kegunaannya sendiri. Begitu juga hidupan liar, Datuk M. Tua. Khususnya secara ringkas, saya ingin menyebutkan bahawa binatang dan hidup yang secara keseluruhannya dipanggil hidupan liar mempunyai satu kegunaan yang amat besar kepada kehidupan makhluk Allah di dunia. Yang pertamanya rantaian makanan, iaitu food chain dengan izin. Yang kedua untuk pendembungaan. Kadang-kadang pokok tidak akan berbunga kalau dia tidak disampai oleh binatang-binatang terbang ataupun bergerak di tanah. Penampan penyakit dan juga yang selain daripadanya secara ringkas ialah untuk makanan manusia dan binatang itu sendiri. Jadi Datuk M. Tua, bahawa amat besar tugas menjaga manusia di samping kita melihat dalam masa beberapa dekad ini kepupusan berlaku di kalangan hidupan liar, iaitu kalau kita lihat ke seluruh dunianya, mamalia dah 24% pupus, burung 12%, reptilia 4%, amphibia 3%, ikan Datuk M. Tua 3%. Malang sekali mengikut kajian yang dibuat pada 2048 ikan di laut akan berkurangan begitu rupa hingganya manusia pun payah nak makan ikan. Jadi dalam keadaan sedemikian, maka yang hanya menambah ialah manusia, pemangsa yang terbesar. Jadi tugas dan tanggungjawab kita sebagai manusia yang makhluk yang boleh berfikir, menjaga hidupan liar ini jangan jadi kepupusan. Untuk soalan ini, Datuk M. Tua, biar saya letakkan satu asas yang utama bahawa Jabatan Perkhidmatan hanya menjaga apa yang berlaku di Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Ada jabatan-jabatannya sendiri, Datuk M. Tua, maka tidak termasuk banyak sangat dalam pengkhususan yang saya bakal sebutkan nanti. Walau bagaimanapun, di Semenanjung mewujudkan kawasan perlindungan seperti Taman Negara Pahang, Taman Negara Terengganu, Taman Negara Kelantan, Taman Negara Pulau Pinang dan rizab-rizab hidupan liar. Bagi keliaran hidup liar di habitat semula jadi mereka. Kesemua kawasan perlindungan dapat menyediakan kawasan yang selamat bagi hidupan liar untuk mencari makanan, tempat bersembunyi, membiak dan meneruskan kesinambungan generasi hidupan liar tersebut untuk tujuan apa yang telah saya sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, di Sarawak kita mempunyai national parks, natural reserve dan wildlife sanctuary. Yang terbesar memangnya di Sarawak, 1.5 million hektar. Dan di Sabah kita juga mempunyai Sabah Park, Tawau Park dan Crocker Range Park. Jadi mempunyai lebih daripada setengah bilion hektar, 500 lebih hektar, 500 lebih ribu hektar. Kewujudan koridor-koridor ini ialah untuk kegunaan binatang ini. Di Semenanjung kita mempunyai rangkaian koridor ekologi untuk membentuk satu rangkaian hutan perlindungan yang bersambung melalui pembentuk koridor ekologi bagi kepentingan pemeliharaan pelbagai biologi kehidupan liar
kita melaksanakan projek Central Forest Fine yang mempunyai 37 koridor yang bakal kita buat, tetapi kos melibat yang begitu tinggi sekali untuk mengambil, kalau tanah itu diambil oleh pihak kerajaan pusat daripada kerajaan negeri pada tahun 2015, estimatenya ialah 1 bilion ringgit. Jadi 4 komplek hutan utama semenanjung yang membentuk koridor ekologi ialah Banjaran Titiwangsa, Taman Negara Banjaran Timur, Pahang Tenggara, Chini dan kawasan Berpaya Bera dan Taman Negara Endau Rompin Reserve Hidupan Liar Kluang. Jadi Jabatan Perkhidmatan masih mengkaji bersama dengan kementerian untuk meminda undang-undang kita sekarang untuk perbaiki lagi undang-undang ini kerana banyak masih kekurangan daripada sudut hukuman dan sebagainya. Yang kedua, undang-undang kita adalah undang-undang bukan di zaman digital, maka bukti-bukti digital belum lagi dimasuk ke dalam perundangan ini, maka kita kena pindah supaya bukti-bukti digital trading, cyber trading ini boleh kita ambil kira dalam membawa kes kita ke mahkamah. Dan gerakan yang keempat, tindakan IMBION, iaitu satu gerakan bersama, iaitu National Blue Ocean Strategy yang dibuat di antara Polis Malaysia dengan pihak penguatkuasa maritim Malaysia, Kastam Diraja Malaysia, Unit Pencegah Penyeludupan, Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan pihak penghilitan untuk menguatkuasa tindakan untuk menghalang sama ada dalam negara kita ataupun barang-barang yang dibawa masuk daripada luar negara. Jadi kerjasama ini bersama dengan pihak Interpol supaya mendapatkan risikan-risikan daripada luar negara. Dan plan tindakan konservasi spesies hidupan liar terancam seperti plan konservasi gajah kebangsaan, plan tindakan pemulihan harimau kebangsaan bagi menangani ancaman yang dihadapi oleh gajah dan harimau akibat fragmentasi hutan, kehilangan habitat, pemburuan haram dan pembunuhan hidupan liar oleh orang awam. Dan ataupun konflik di antara manusia dan binatang, akhirnya binatang yang menjadi sasaran ataupun menjadi mangsa kepada konflik setiap kali berlaku. Dalam masa yang sama, kita juga, Datuk Yang Ketua, mempunyai 11 pusat pembiakan hidupan liar yang diurus oleh Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar menerusi Jabatan Perkhidmatan ataupun Pemeliharaan Lindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Spesies yang berjaya dibiak dan dilepaskan di habitat semula jadi adalah seperti seladang, tape, rusa, kijang, burung kuang. Datuk Yang Ketua, bagi pengurusan populasi hidupan liar yang diancam, populasi ekoran kehilangan habitat, Jabatan Perkhidmatan dengan kerjasama Kerajaan Negeri sedang dan akan membangunkan beberapa kawasan untuk dijadikan sanktuari yang mana antaranya ialah pembangunan Pusat Konservasi Harimau Kebangsaan di Lancang Pahang yang mengakumi kawasan 80 hektar bagi tujuan meliarkan semula harimau sebelum pelepasan di hutan terpilih. Yang kedua, pembangunan Pusat Pentadbiran Sanktuari Gajah Johor dengan bekerjasama Kerajaan Negeri Johor berkeluasan 73 hektar dan 466 hektar kawasan sedang ragut gajah sedang dalam pembinaan koridor Central Forest Fine. Yang kedua, Linkage 3 yang mengandungi hutan simpan pantai dan hutan simpan ulu Sedeli Selatan bagi satu program konservasi gajah di negeri Johor. Mencadangkan penubuhan Aman Jaya Elephant Sanctuary dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perak di hutan simpan Aman Jaya di Taman Negeri Diraja Belum Perak yang berkonsepkan konservasi gajah serta kemudahan ekopelancongan. Bagi meningkatkan kesedaran dan sokongan orang ramai terhadap konservasi biodiversiti sebagai program communication, education dan public awareness ataupun CEPA juga dilaksanakan secara berterusan bersama dengan program pendidikan biodiversiti, pameran, ceramah, program bersama masyarakat setempat. Sebanyak 130 program telah dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan pada tahun 2016. Kumpulan sasaran bagi program ini adalah para pelajar sekolah, pelajar institusi pengajian tinggi dan orang awam. Dan untuk maklum
Datuk Yang di-Pertua dan Majlis Yang Mulia ini bahawa kementerian juga sedang membincangkan silibus untuk diperkenalkan di peringkat sekolah dan universiti dan termasuk program-program berhubung dengan pahilitan liar. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Dan sila. Terima kasih. Soalan tambahan saya berkait dengan saya sangat tertarik dengan haiwan kecil cerdik sang kancil yang telah pun dikategorikan sebagai haiwan yang dilindungi. Jadi saya ingin tahu, memandangkan haiwan ini sangat rapat dengan kehidupan kecil anak-anak kita, apakah usaha-usaha khusus pihak kementerian bagi melindungi haiwan kecil ini? Tambahan pula sekarang dan memang ianya telah menjadi makanan pihak yang sukakan makanan-makanan yang berupa seperti pelanduk rusa sang kancil. Jadi apakah usaha kerajaan bagi melindungi haiwan kecil ini secara spesifik? Sekian. Yang Hormat minta bagi apa benda yang kecil tadi? Kancil. Sang kancil. Sang kancil. Yang Hormat sebenarnya kalau khusus dengan sang kancil tu saya tak ada lah dalam di hadapan saya ni. Tapi saya akan cek kalau ada maklumat yang tertentu nanti insyaAllah saya boleh majukan kepada Yang Hormat. Balik. Sebelum tanya agak. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua dan terima kasih kepada Ibu Hormat Menteri. Kita doakan semoga negara kita ini menjadi negara yang membawa rahmat kepada insan dan juga haiwan. Terima kasih kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk memberi hak kepada haiwan. Supaya hak haiwan ini dipertahankan kerana dia merupakan suatu hak yang mesti diberi perlindungan. Soalan saya, sejauh manakah usaha kerajaan untuk mendidik rakyat tentang menjaga hak-hak haiwan dan hidupan liar ini, baik dari segi agama dan juga dari segi undang-undang. Kerana masih berlaku secara meluas pencerobohan terhadap hak-hak haiwan dan juga binatang liar ini tanpa berasa bersalah. Dia tak berasa bersalah pun. Ini satu penyakit masyarakat kita. Dan gejala, sebagai contohlah, gejala tubuh ikan. Gejala tubuh ikan menggunakan racun ini masih berlaku. Di mana-mana, di mana begitu ramai dia punya spesies ikan yang rosak kerana racun yang ditubuh dalam sungai dan sebagainya, yang membunuh dia punya dan memumpuskan ikan itu sendiri. Soalan yang kedua saya ialah berkenaan dengan demonstrasi ikan yang naik ke pantai di akhir-akhir ini, yang kita dengar di akhbar-akhbar, di mana ikan ini naik ke pantai berdemonstrasi. Jadi kita nak tahu apa something wrong, suatu yang tak kena berlaku di lautan kita yang menyebabkan ikan ini naik ke pantai berdemonstrasi. Jadi kita bimbang juga di negara kita ini bukan sahaja insan berdemonstrasi, tapi ikan pun berdemonstrasi juga. Minta jawapan dari Menteri yang baru bawa, insyaAllah. Assalamualaikum. Datuk Seri dia betul, boleh tanya? Oh, jawab ya. Saya memang tertarik dengan ni. Yang pertama soalan tu ialah berhubung dengan kesedaran Datuk Yang Pertua. Kesedaran kita manusia ni kepada binatang ni belum lagi sampai ke tahap mempunyai apa dikatakan ketamadunan pemikiran manusia. Oleh kerana pemikiran kita bahawa binatang ini tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai emosi dan sebagainya, maka kita sewenang-wenang hendak membinasakan binatang, menderakan binatang. Sebenarnya kalau dikaji daripada sudut pengamal ilmu emosi binatang ni, memang binatang juga mempunyai emosi-emosi yang tersendiri.
Mungkin kita tidak mengetahui, tapi binatang juga mempunyai emosi. Binatang juga terkena dengan stres. Binatang juga boleh mati oleh kena sakit, tekanan jiwa. Jadi dalam keadaan demikian, maka pihak Jabatan Penghilitan mengambil tindakan yang sewajarnya, dan banyak tindakan-tindakan dah kita ambil. Tapi dalam masa yang sama masih kita lihat bahawa penderaan kepada binatang bermacam masih berlaku di kalangan masyarakat kita. Itu menunjukkan bahawa kesedaran belum sampai ke tahap yang sepatutnya. Itulah kenapa saya, Datuk M. Tua, ingin memperkenalkan silibus di sekolah. Masih dalam peringkat perbincangan sekarang di antara pegawai. InsyaAllah semua pihak, saya dah maklumkan dari masa ke semasa bahawa pegawai daripada Jabatan Pendidikan amat tertarik dengan tajuk cadangan-cadangan kita. Ini termasuk Yang Berhormat, macam mana masyarakat kita yang akan datang akan sebagai menjadi masyarakat yang betul-betul masyarakat madani ataupun masyarakat yang bertamadun, boleh memikirkan bahawa binatang itu juga makhluk Allah, tidak perlu, jangan dianiaya dan jangan didera. Jadi ini dalam pandangan kita. Dalam masa yang sama kita mengambil tindakan apabila kita terjumpa mereka-mereka yang mendera binatang dan mengambil tindakan. Dan kalau ada kekurangan dalam perundangan, itulah kenapa kita nak pindah undang-undang kita untuk melihat daripada sudut penderaan kepada binatang ini. Bukan hanya binatang-binatang domestik macam anjing, kucing dan sebagainya, tetapi semua binatang, termasuk binatang-binatang hutan yang disimpan oleh pihak, supaya dalam keadaan yang mencukupi. Itulah konsep dunia sekarang, Datuk M. Tua, sebenarnya tidak lagi bersetuju dengan zoo ni, ataupun kurungan tu, simpan binatang dalam kurungan. Tidak lagi konsep itu diterima oleh masyarakat dunia. Tapi kita masih ada, di seluruh dunia juga masih ada zoo-zoo tertentu, tetapi di negara-negara yang lebih maju daripada sudut pemelihatan pandangan mereka kepada binatang, jarang menggunakan zoo dah tutup ataupun berkurungan. Dia zoo terbuka macam safari kebanyakannya. Jadi dalam sudut itu kita melihat daripada sudut undang-undang, daripada sudut kesedaran dan juga pelajaran formal di sekolah. Jadi tadi Yang Berhormat ada yang awal tadi bertanya dengan saya pasal pelanduk ni. Ada sebenarnya kita mempunyai pusat konservasi hidupan liar di Batu Pahat, Yang Berhormat, untuk pelanduk, khusus untuk pelanduk. Kita ada di kalangan yang 11 pusat konservasi tadi untuk pelanduk. Tapi berapa banyak pelanduk di situ, apa yang kita buat dengan pelanduk di situ, pembiakan dan sebagainya, saya tak ada butiran yang khusus. Satu lagi berhubung dengan apa soalan Yang Berhormat kedua tadi? Demonstrasikan. Datuk M. Tua, sebenarnya saya memang bimbang. Kita sekarang sebahagian daripada Convention of Biodiversity dan sebagai negara signatory kepada biodiversity, tapi kita punya achievement dalam target kita untuk mengenal pasti kawasan-kawasan untuk diisytiharkan sebagai taman laut belum sampai ke tahap yang kita nak sasarkan. Kerana kita nak sasarkan pada tahun 2020, kita kena ada sekurang-kurangnya perairan negara kita 10%. Tapi sekarang kita kurang lebih lah, ataupun lebih kurang 5% baru. Jadi itulah sebab saya menyeru kepada pihak kerja negeri untuk membantu kita supaya mengisytiharkan kawasan laut sebagai kawasan-kawasan taman laut, supaya kawasan-kawasan ini dijaga, dirawat dan dilihat supaya tempat pembiakan dan juga tempat penginap ikan. Kerana tempat-tempat ikan ni dah banyak terjejas. Kerana macam dalam masa 1 minggu ni, Datuk M. Tua, 2 kapal dah berlanggar. Jadi ini akan menjejaskan laut kita, air laut kita. Pencemaran daripada kelang-kelang, tapi macam-macam lagi yang mengalir ke laut, dan buangan daripada plastik dan sebagainya ke laut. Semua ini menjejaskan sumber laut. Dan itulah kenapa kalau Yang Berhormat lihat ikan mogok kah, ikan demonstrasi kah, sebab kita yang cemar laut. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kena kesan perubahan iklim. Air panas, dahulunya air di bawah 28 dan 27 darjah Celsius, sekarang kadang-kadang 30. Kalau dia sampai 30, sampai berminggu, Yang Berhormat, batu karang akan menjadi putih ataupun mati, dan ikan tak ada tempat untuk berlega ataupun
riadah lagi. Jadi itu mungkin demonstrasikan ni berlaku di kawasan kita. Terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya nak tanya Menteri. Saya tengok sekarang ni oleh kerana kegiatan pembangunan yang berleluasa, ada binatang liar dan ada binatang yang menjadi liar. Dan kita tengok sekarang ni, Emak Menteri, harimau tu tak adalah kat kampung. Sekarang ni saya tengok babi-babi berkeliaran kat kampung ni. Babi dah masuk ke kampung, masuk rumah orang, masuk pagar dah. Bukan satu ekor, berkumpulan. Jadi siapa nak kawal ni? Perilitan ke ataupun Jabatan Haiwan? Kemudian yang kedua, ke monyet pun dah tak ada kautan dah. Dah berikutan dengan pembangunan ni, jadi dah masuk kampung dah. Jadi orang kampung suruh tanya Menteri lah macam mana ni. Siapa yang patut ambil tindakan ni? Terima kasih, Menteri. Datuk Yang Tua lagi cerita bahawa kita masuk ke hutan. Pembangunan kita masuk ke hutan, kita buat bandar masuk ke hutan, peladangan masuk ke hutan, pertanian masuk ke hutan, macam-macam aktiviti manusia masuk ke hutan. Jadi akhirnya hutan mengincup ataupun menjadi kecil. Jadi tempat rayau untuk binatang-binatang ini telah kita ganggu gugat dan kita telah perkecilkan kawasan mereka. Jadi itulah kenapa kita lihat, saya amat peka perkara ini Yang Hormat. Saya dimaklumkan setiap kali gajah masuk ke kampung, ganggu orang punya tanaman, saya dimaklumkan. Babi masuk kampung, babi ganggu orang, saya dimaklumkan. Kera ganggu orang kampung, sebenarnya kita ganggu kera dulu. Sekarang kera ganggu kita sebenarnya. Macam tu juga babi, kita ganggu babi punya tempat, babi ganggu kita. Jadi masalahnya memang tak ada lain Yang Hormat, memang Jabatan Perkhidmatan. Kena bagi tahu Jabatan Perkhidmatan, mereka yang punya kepakaran, kebolehan dan kemampuan untuk menangani masalah ini, dan mereka juga mempunyai semangat bahawa kesalahan bukan binatang itu saja. Kesalahan itu kebanyakannya manusia juga. Jadi mereka tidak akan mendera, tidak akan mendatangkan keseksaan kepada binatang ini walaupun binatang ini masuk ke kampung kita. Jadi saya baru-baru ini sekolah habis dia punya tingkap dan sebagainya, gajah. Masalahnya laluan gajah kita buat sekolah. Ada kampung Datuk Yang Betul, kita buat satu struktur, satu perkampungan di luar bandar lah, Kerajaan Negeri buat satu struktur. Tu laluan gajah, gajah marah. Macam mana kalau depan rumah kita pasang satu tu, orang pasang tu, orang kita pun marah. Jadi gajah marah, jangan kita marah gajah pula. Sebenarnya kita yang pasang tu. Jadi saya minta pegawai saya kaji, minta tolong bagi tahu pindahkan benda tu, biarlah tu laluan gajah. Jadi untuk menangani supaya konflik tidak berlaku di antara binatang-binatang ini, jadi kita cuba untuk settle binatang ini, pindah daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi kos pemindahan ini ialah besar, jumlahnya tinggi. Jadi itulah makanya kita meminta pihak Kerajaan Negeri, soalan pembangunan ini, mintalah perbincangan dulu dengan pihak Perkhidmatan supaya kita boleh menasihat bagaimana untuk merancangkan pembangunan negeri itu supaya bukan untuk kesenangan manusia saja, tetapi juga untuk melihat keperluan binatang ini juga. Jadi Datuk, terima kasih.